Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sekalian jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Insyaallah kuliah pada pagi ini akan disampaikan oleh Al-Fadhil Profesor Dr. Hashim Mihad yang menjelis dengan segala mempersilakan untuk menyampaikan kuliah dengan segala hormatnya dipersilakan. Ada gelas tak ada air. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan Imam, Datuk Nazir, Tuan Bilal, AJK, Datuk-datuk, datuk-datuk dan saudara hadirin sekalian. Syukur kita bertemu lagi untuk ke sesi pengajian ini. Maaf saya address yang mulakan Imam dulu, lepas tu baru Nazir. Orang kata Nazir, Tan Sri Datuk semua, Imam ustaznya. Ini fahaman saya di masjid ni, keutamaan ialah imam. Dan banyak tempat di sebelah utara dia orang lantik imam juga merangkap pengurusi Nazir dan lain-lain di setengah-setengah tempat. Tak apa, itu bukan kecil. Saya minta maaf zahir batin sempena dengan raya ini. Berbagai-bagai kekurangan, ketelanjuran saya selama ini. Harap saya mohon maaf dan saya juga memaafkan. Kita memulakan hidup ni dengan zero lah. Banyak isu semasa yang tercuit di fikiran, tapi saya tak nak sentuh. Terutamanya bagaimana usaha-usaha yang secara tak langsung untuk meminggirkan ulama daripada peranan arus, nak kata arus kepimpinan tidak, tapi dalam bab agama sendiri pun telah dipertikaikan otoriti ulama, telah ada usaha itu. Yang keduanya, isu tentang kestabilan politik. Kita harap selepas pilihan raya ni politik stabil, tapi nampaknya tak stabil juga, ya tak? Saya tak nak komen lah dua tu benda yang menyentuh hal ini. Cuma tajuk yang saya nak ceramah ni tajuk agama tapi current issue juga, iaitu tolerance dalam Islam, toleransi dalam Islam. Ada tajuk khas oleh sebuah kitab. Perkataan tolerance mesti dibezakan daripada liberal. Pendirian liberal telah difatwakan sebagai pendirian yang bercanggah dengan tauhid. Tapi toleran lain. Liberal dia lebih merujuk kepada satu pandangan atau sikap atau satu pegangan hidup seseorang yang dia boleh menerima kebenaran dalam berbagai-bagai perspektif. Dia tidak begitu strict sangat. Kalau agama lain juga ada perkara-perkara yang positif dia boleh terima. Dia tidak terikat dengan Islam 100%. Kalau agama lain juga yang dia rasa boleh masuk dalam fikiran dia, maka dia terima. Itu liberal. Sikap ini telah difatwakan sebagai salah dari segi tauhid. Sebab apabila kita sebut inna ad-dina 'indallahi al-Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam, semua perkara yang di luar daripada Islam kita tak boleh terima, walaupun akal kita nampak logik. Itu satu firman Tuhan. Tuhan sebut ayat yang lain, wa may yabtaghi ghairal islam dinan, siapa yang memilih selain pada agama atau sebagai agama, selain pada Islam itu sebagai agama, tak semesti agama ni dia mengucap masuk agama berkenaan, tapi dia menerima agama berkenaan sebagai aspek yang dia boleh
adalah elemen-elemen yang dia boleh percaya. Itu pun dikira diterima, bukan mesti dia masuk, dia pergi ke gereja, dia pergi ke kuil, tak mesti. Siapa yang ada minat kepada lain daripada Islam dengan hal-hal yang macam itu, falan yuqbala min, dan dia tak akan diterima selama-lamanya. Ini antara ayat-ayat yang membawa kepada ulama sama berfatwa pahaman liberal itu bercanggah dengan Islam. Tolerans ni lain. Toleransi merupakan satu sikap sosial yang baik, yang positif. Kita saling bertolak ansur. Kita terjemah Melayu sebagai tolak ansur, kalau tak silap saya. Kita bertolak ansur tentang koeksistensi. Kita saling duduk sikit sebanyak benda-benda yang menyinggung perasaan kita, kita terima. Sikit sebanyak dalam amalan kita kata macam mana, dalam amalan beragama ini. Gangguan-gangguan yang kita terpaksa terima daripada amalan agama lain itu, kita berjiran dengan dia, kita terima. Simbol-simbol keagamaan dia yang kadang-kadang kita rasa menggugat kita boleh bertolak ansur, kita boleh terima. Tapi bukan kita menerima kata itu betul, tapi kita boleh sama atas asas persepahaman kita nak bertolak ansur. Begitu juga dia orang bertolak ansur dengan kita boleh pasang pembesar suara, syiar Islam berjalan dengan baik. Itu juga ialah semangat tolerance. Jadi yang diizinkan ialah tolerance. Dalam bahasa Arab disebut at-tasamuh fil Islam. At-tasamuh iaitu sikap bertolak ansur, kita katakan. Jadi saya akan bercakap tajuk ini pada pagi ini. Tuan-tuan sekalian, pertelagahan manusia dalam bab agama ini, perbezaan berbagai-bagai pendapat, isu-isu yang akan terlewat dalam bab ni kalau sempat lah. Kemudian kebebasan beragama, itu antara perkara-perkara penting yang terdapat dalam bab ini. Tuan-tuan sekalian, pertelagahan antara agama-agama ni, sama ada agama-agama ciptaan atau agama-agama samawi, sejak wujud 2-3 agama besar dunia ni, Yahudi, Nasrani, Kristian, kita, Hindu, maka wujudlah pertelagahan agama ini kadang-kadang sampai peringkat berbunuh-bunuhan. Tuan-tuan tengok banyak ada kejadian-kejadian pembunuhan secara agama, religious genocide yang berlaku. Macam peperangan di Balkan dalam 20 tahun yang lepas, lebih kurang gitu juga. Ada ethnic cleansing, tapi kerana ada kaitan dengan agama, Bosnia dan sebagainya. Tuan-tuan tengok bagaimana apabila Spain ditawan semula oleh pihak barat, pembunuhan yang tak terhingga yang dilakukan oleh pemerintah Kristian yang ambil alih Spain tu terhadap saki-baki orang Islam yang ada di Spanyol. Sedangkan ialah sebelum kemenangan mereka itu, di Spanyol tu hampir 100% Islam. Jadi kalau mereka tawan pun takkan semua orang tu jadi Kristian, tapi kebanyakannya kalau tak nak masuk Kristian, ikut sejarahnya dibunuh dan sebagainya. Terlalu banyak kejadian ini. Dan pembunuhan-pembunuhan ini terus berlaku, tuan-tuan sekalian. Sekarang ini yang sedang berlaku dengan teruknya juga di India. Di Chechen dah tamat dah, kalau tak silap saya. Ya tak? Kemudian di tempat-tempat lain atas nama perkauman etnik Rohingya tak diiktiraf statusnya sebagai manusia. Dia tidak ada negara Rohingya tu walaupun dia awal, kerana semata-mata kerana mereka ini agama Islam. Jadi tuan-tuan sekalian, perbalahan ini terus berlaku dan mereka menggunakan berbagai-bagai hujah, tetapi akhir-akhirnya belem-belem ataupun maki hamun ni mereka pergi kepada Islam sebagai agama ekstrim. Mereka bawa lah hujah-hujah. Tuan-tuan tengok bagaimana perdebatan antara Zakir Naik, antara dengan beberapa orang Kristian, antara Sabil Ahmad dan berbagai-bagai, bagaimana mereka menggunakan hadis-hadis yang tertentu yang agak dhaif untuk mengatakan Islam ni menggalakkan pembunuhan dan boleh membunuh orang kafir. Saya tak nak panjang ke situ. Hal-hal konflik keagamaan ini telah berlaku sejak berabad-abad, sejak datang agama-agama itu semua sampailah sekarang. Sehinggalah dikatakan oleh John Simmons, seorang yang mengkaji konflik agama ini, dan sekitar 1789
baru declaration freedom of religion tu diusahakan, kemudian telah digazetkan betul-betul pada 1791, tarikh apabila Yahudi dibebaskan daripada kezaliman pihak-pihak Nazi. Saya tak ingat tepat bahasanya, tetapi berbagai-bagai revolusi lepas itu atas nama keberkaitan agama masih berlaku. Dan kalau tuan-tuan tengok apa yang kerajaan Perancis sedang lakukan kepada orang Islam sekarang ini, agak teruk juga. Walaupun dia orang tak bunuh, tapi bagaimana diketatkan keadaan-keadaan begitu, itu juga menafikan tolerance. Saya bukan akan tumpukan kepada pembunuhan, itu cerita yang dah tidak diiktiraf oleh dunia. Tapi yang kita nak sebutkan ialah asas toleransi dalam bab agama ini. Jadi Barat dia mengatakan dalam sekitar 1,5 abad atau 2 abad sejak pada tahun tu lah, tahun yang saya sebut tu 1791 tu, sampai sekarang barulah deklarasi kebebasan beragama itu diterima secara menyeluruh. Deklarasi itu dalam Human Rights tahun 1945 itu pun dimasukkan, tapi telah dibangkang oleh sebahagian negara-negara Islam kerana dia agak berat sebelah. Tapi nampaknya bangkangan itu tidak memberi kesan, dan peristiaran kebebasan beragama itu masih terus sampai sekarang. Kita nak tengok sejauh mana benda itu dalam Islam menafikan ataupun mentiadakan hal ini. Kalau mereka mendakwa bahawa kebebasan beragama ini wujud dalam 2 abad kebelakangan ini, tapi telah disebutkan oleh pengarang ini, Islam telah mendahului konsep ini sejak daripada Islam lahir lagi, sejak pada tahun 1400, sejak pada Islam lahir lagi dah. Islam telah lahir bersama-samanya dengan lahirnya Islam itu, terus hak kebebasan beragama itu diizinkan. Saya akan bawa kejap lagi beberapa nas Al-Quran, hadis-hadis, kisah-kisah sejarah kalau sempat. Kalau tak sempat, wallahu alam lah. Satu perkara lagi sebelum saya pergi sini, agak ilmiah sikit lah ceramah pagi ni, tidaklah tak ada yang drastik, yang semangat tu tak. Kita nak bagi fakta. Disebutkan dalam kitab ini, perbezaan pendapat, perbezaan agama ni sunnatullah. Satu perkara yang kita tak boleh elak. Kita dengan isteri kita sayang, cinta macam mana, love you, love me 1000 kali pun tetap berbalah. Mereka kita kahwin dengan robot je lah. Kalau kita kahwin yang sama-sama educated lah, kita pun highly educated, kita pun ada ijazah, isteri kita pun ada ijazah, intellectual ini akan menyebabkan orang tu tak boleh sependapat dalam semua keadaan. Ya lah, mesti dia ada perbezaan pendapat. Cuma perbezaan pendapat tu dia melarat atau tidak. Secara intellectual mungkin tak melarat. Kalau yang tak intelek mungkin sampai bergaduh. Ya tak? Jadi dia kata itu sunnatullah, sesuatu yang sunnah kejadian Tuhan. Manusia ini akan bersengketa ataupun tidak ada persepahaman. Itu jelas terbukti. Tuhan sebutkan dalam firman-Nya, ini saya kata bukti. Tuan-tuan tengok surah Hud ayat 118 dengan 119. Walau syaa rabbuka la yaj'alan nasa ummatan wahidah. Kalaulah Tuhan tu nak, kalaulah Tuhan kau tu nak, wahai Muhammad, pasti dia akan menjadikan manusia itu satu umat je, cukup, tak payah banyak umat. Wala yazaluna mukhtalifin, tetapi mereka terus berbalah, terus berselisih. Illa man rahima rabbuk, melainkan sesiapa yang Tuhan suka dan Tuhan sayang pada dia, Tuhan elakkan daripada pergaduhan itu. Walidzalika khalaqahum, ayat sampai ke habis saya tak nak baca setakat itu cukup. Maka Tuhan menjadikan manusia itu dalam keadaan memang tidak akan berdamai seperti mana yang kita harapkan terus menerus, mesti ada perbalahan. Dan itulah dimensi, atau kita katakan bukan dimensi, itulah dinamik manusia. Ya tak? Sikap dinamik manusia itu kerana dia berselisih pendapat. Saya rasa dengan kemajuan sains, teknologi, wujud senjata nuklear yang hebat-hebat, dia semua kerana manusia berbalah. Kalau manusia tak berbalah, tak payah wujud senjata ni semua. Bahkan dikatakan kalau manusia tak berbalah, dunia ni tidak ada tempat dah manusia nak duduk, sebab tak mati, semua mati dengan penyakitnya. Tapi dan kerana manusia berbalah lah, mati banyak akibat daripada genosid, akibat daripada kezaliman satu pihak pada satu pihak yang lain, maka jumlah manusia terhad. Itu antara satu sebab. Tuan-tuan tengok juga surah Yusuf ayat 103.
Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Tuhan kata kepada Nabi kita, kebanyakan daripada manusia tu wahai Muhammad, walaupun kau ingin mereka beriman, tetapi mereka tetap tak beriman ke semuanya. Tetap mereka tidak beriman ke semuanya, walaupun itu keinginan kau. Itu Tuhan kata kepada Nabi dalam surah Yusuf. Maka dengan sebab itu, perasaan tak puas hati atau perasaan tak boleh menerima agama-agama lain ni satu perkara yang lumrah. Sebab tu saya pergi ke barat lah, saya pergi ke 2-3 banyak juga ke barat tu. Kawan-kawan saya tengok lah macam Sweden, Denmark aman damai. Jadi kawan saya kata, sayang Dr. Hashim, dia orang ni ikut akhlaknya semua Islamik dah. Kalau akidah hanya tidak. Kalau dia masuk Islam, tentu lebih baik kualiti Islam dia daripada kita. Dia kata gitu. Jadi mengapa kawan saya kata gitu? Karena kawan saya merasa agama kita saja yang betul, agama dia tak betul, menyebabkan kita kesian kepada dia, dia tak menganut agama kita. Sedangkan perangainya semua dah Islamik. Faham tak? Tapi sebenarnya dia memahami agama dia dan dia menerima agama dia benar, seperti mana kita menerima agama kita benar. Itu puncanya, dia tak menganut agama kita dengan mudah, melainkan yang telah termasuk dakwah dengan menerima berbagai-bagai pendapat, seperti dakwah Zakir Naik, dakwah Sabil Ahmad, dakwah dengan Bapak Muhammad Ibrahim yang hebat-hebat tu, Dr. Yusuf Estate apa semua tu, ramailah masuk Islam, tapi terhad juga. Jadi ketika itu tuan-tuan sekalian, mau tak mau nature perbezaan pendapat ni tetap ada. Bahkan kita sama-sama Islam ni pun masih berbeza dalam memahami bab agama. Itu sesama Islam. Maka dengan sebab itu, kehendak Allah dan sunnah alam merupakan satu nature manusia ni tetap berbeza pendapat. Cuma perbezaan tadi sampai perbezaan berbalah, bergaduh ataupun persengketaan itu bergantung kepada keadaan. Nampaknya hal ini di Eropah agak lebih maju. Dia orang boleh menerima kepelbagaian agama yang berbeza. Kalau kita tengok macam di London sekarang ni 11 ke 12 Datuk Bandar dah Islam. Di London sendiri Datuk Bandar Muslim. Dan mereka sambut hari raya baru ni paling meriah di London sendiri, ya tak? Kemudian di Moskow bagaimana semayang raya, ya tak? Sampai jumlah mencecah juta. Mungkin di negeri kita pun tak boleh dapat. Jadi sikap mereka kebebasan bertoleransi ni cukup-cukup tinggi. Kita tak boleh kata kebebasan beragama, itu orang Islam semuanya, tapi sikap toleransi mereka yang cukup tinggi. Kita menyanjung sikap itu yang mungkin sukar berlaku di negeri-negeri seperti negeri-negeri kita atau negeri-negeri lain. Dia mudah menimbulkan sensitivity, ya tak? Maka dengan sebab itu, bagaimana kata Islam mendahului Barat dalam masalah toleransi beragama ini? Permantuan yang paling popular sekali, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusyd minal ghayy, ayat yang disyahidkan yang telah digunakan sebagai bukti sejak pada dulu sampai sekarang, Al-Baqarah 256. Tidak ada paksaan sama sekali dalam bab agama ini. Maksudnya tidak ada paksaan orang nak menganut agama Islam. Dalam bab fid din ni adalah agama Islam, tidak boleh paksa orang lain menganut agama Islam. Kerana yang benar itu telah ternyata daripada yang sesat. Mana dah clear dari mana yang benar, mana yang sesat, pilihlah. Nampaknya apa yang sedang berlaku di Eropah sekarang ni, the conversion of Islam itu cukup banyak kan. Mereka telah nampak bagaimana benarnya Islam. Bahkan dalam bala-bala yang saya ikuti, bekas-bekas padri, bekas-bekas orang yang masuk Islam ni, dia kata Trinity doesn't make sense. Mana Tuhan satu dalam tiga, tiga dalam satu tak? Jadi menyebabkan mereka pergi pada Islam, dan mereka tidak terancam kerana negeri mereka betul ansur. Begitu juga dia katakan dosa boleh ditanggung oleh orang lain. Kan baptism dalam agama Kristian tu boleh ditanggung oleh orang lain. Ini juga tak masuk akal. Jadi mereka menggunakan freedom of expression dan hak kebebasan itu untuk mereka mudah memilih Islam. Alhamdulillah. Tapi keadaan begitu tak berlaku di negeri Islam sendiri. Bahkan di negeri yang Islam yang agak ramai macam di India tak berlaku. Tak berlaku. Terancam orang Islam. Bahkan ada tokoh-tokoh pemimpin politik dia kata, kalau di India tu orang Islam melebihi 30% berbahaya masa depan India. Dia orang ingat sejarah kerajaan Delhi dulu. Itu disebut oleh seorang menteri dia, kalau tak silap saya lah. Bagaimana keadaan begitu? Jadi toleransi beragama ini
di segi basicnya Islam telah boleh terima. Ini jangan sama dengan liberal ya. Pendapat liberal lain. Liberal itu pegangan. Ini prinsip toleransi yang mesti dianuti oleh kebanyakan, oleh semua orang, untuk kita ada tolak ansur dalam agama. Jangan timbul ekstrim, jangan timbul perasaan nak merendahkan agama lain, sebab menghina agama lain juga tak digalakkan dalam Islam. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, ayat ini tidak ada paksaan dalam agama ini telah ditafsirkan oleh setengah-setengah ulama Islam. Ini pendapat yang minoriti. Dia katakan ini bukti yang Islam ni tidak ada paksaan. Nak menganut Islam pun boleh, nak keluar dari Islam pun boleh. Tapi pendapat ini lemah. Pendapat yang paling kuat, dia mentafsirkan ayat ini dan dibantu oleh hadis-hadis yang lain, menunjukkan bukan pahaman macam itu. Sebab saya buat bidang ni juga, waktu PhD saya pun termasuk sentuh yang ini. Memang kita tak boleh paksa mereka menganut Islam. Itu tak boleh. Hak kebebasan dia. Tapi once you became a Muslim, you are forbidden to convert to another religion anymore after that. Jadi memang kita tak boleh nak paksa orang bukan Islam masuk Islam. Memang itu hak mereka. Tapi apabila orang tu dah menganut Islam dalam sebuah negara Islam, dia dihalang daripada tinggal agama Islam pada agama lain. Ini tak boleh. Namanya murtad. Faham? Sebab itulah undang-undang murtad ni dibangkang habis-habisan di peringkat dunia. Di negara kita sendiri pun macam itu, cuma tak dihebohkan, ya tak? Karena dia kata undang-undang murtad itu menyekat freedom of religion. Ikut tafsiran mereka. Jadi maknanya Islam membebaskan mereka memilih Islam, tapi tidak bebas orang Islam nak pilih agama mereka. Kerana ini dianggap protection dalam Islam, untuk mengawal orang Islam daripada menjadi murtad. Melainkan apabila ada orang Islam menjadi tewas, menjadi minoriti, Islam telah dikuasai oleh orang bukan Islam segi politik, seperti yang berlaku di Spain. Habis orang Islam, tak boleh buat apa lagi dah. Dan seperti yang berlaku di Filipina. Filipina itu bukan lama sangat tu, dalam kurun ke-13 ke-16 gitu, Christian majority. Sekarang telah menjadi ada Muslim majority, tapi sekarang Christian majority. Tinggallah sikit sebanyak di Mindanao. Jadi benda ni boleh berlaku dengan perkembangan sejarah. Di India telah berlaku waktu zaman pemerintahan Delhi. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, prinsip kebebasan beragama secara basicnya Islam mendahului moden. Jadi makna kita boleh bertolak ansur dalam bab ini. Jadi jangan sama dengan liberal je. Maka dengan sebab itu cuma pentafsiran kebebasan memilih agama ini, kebebasan sebelah pihak jadi orang bukan Islam, tak boleh kita paksa dia menganut Islam. Bahkan saya akan sebut kejap lagi contoh-contoh bagaimana pemerintah Islam memberi kelonggaran dan memberi hak mereka untuk mencari kekayaan, membuat ibadat lain-lain. Kita akan sebut bagaimana Sayyidina Umar telah buat surat kepada pemerintah Najran yang Kristian pada waktu itu. Firman Tuhan lagi tuan-tuan, tengok surah Yunus ayat 99. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an afa anta atukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Pertanyaan ayat ini, surah Yunus ayat 99. Kalau Tuhan kau nak wahai Muhammad, nescaya akan beriman semua penduduk di muka bumi ini. Kalau Tuhan nak, adakah engkau nak paksa manusia itu semua menganut Islam? Tuhan tanya Nabi kita. Bermakna Tuhan nak atau tak nak saya nak menjadikan mereka itu semua Islam. Sebab itu adalah satu pertengkaran antara Zakir Naik dengan seorang etis ke apa tu dalam Bible. Tuan-tuan tengok, dia kata kalau Tuhan tahu semua, mengapa Tuhan tak jadikan semua dunia ni satu agama je? Jadi itu soalan-soalan akal je lah. Tapi ayat ni menjawab, kalau Tuhan nak, Tuhan boleh menjadikan semua manusia itu beriman. Jadi kerana itu, oleh sebab mereka tak beriman, apakah engkau nak paksa mereka menjadi beriman? Itu Tuhan tanya Nabi Muhammad. Bermakna perbezaan pendapat, ada yang beriman dan ada yang bertidak, itu satu nature yang kita tak boleh elakkan. Surah Yunus. Jadi bukanlah kemampuan kau wahai Muhammad untuk memastikan mereka beriman atau tidak. Bukan kepentingan kau, hanya engkau menyampaikan dakwah kepada mereka. Kau tidak lebih daripada itu. Beriman tak beriman itu bukan tugas engkau, itu tugas aku sebagai Tuhan. Tugas engkau hanya menyampaikan dakwah. Maka sebab itu tuan-tuan sekalian, dalam itu bukti-bukti ayat Al-Quran. Dalam sejarah tuan-tuan boleh tengok bagaimana pemerintah-pemerintah Islam
dalam mendepani perbezaan-perbezaan penama ini, perbezaan-perbezaan agama ini telah memberi ruang yang cukup banyak sebagai bukti toleransi beragama berlaku. Tuan-tuan tengok di zaman Khalifah Abu Bakar, Khalifah yang pertama, dia telah menulis surat khusus kepada pihak-pihak Najran. Najran tu waktu tu semuanya Kristian. Pemerintah Najran, dia kata lebih kurang, ayat ini bahasa Arab, saya terjemah lebih kurang ya. Dia katakan ini dalam surat tu, dia kata kepada pihak pemerintah Najran dan juga gubernur Islam di sana lah, engkau hendaklah berjiran dengan mereka, jiran dengan baik secara jiran dengan Allah, tidak ganggu mereka dan mereka tidak ganggu kita, dan engkau mesti memberi perlindungan kepada mereka seperti mana yang telah Nabi buat kepada harta mereka, kepada harta tanah-tanah mereka, kepada agama mereka juga mesti diberi perlindungan. Ini ayat dalam surat yang dibuat oleh Abu Bakar kepada pihak berkuasa Najran. Harta mereka hendaklah dikawal, ternakan-ternakan mereka juga hendaklah dikawal, tempat-tempat ibadah mereka juga mesti dijamin, jangan diancam. Ini yang kita sedih, bagaimana orang Islam di India telah ditarik bajunya, orang perempuan telah dibuka, sudah macam-macam ini. Kalau kita tengok ini sedih lah. Dan dikawal tempat ibadat mereka secara sulit atau secara terbuka, mana waktu mereka malam, kita kata waktu tidak ada pengawal, pemerintah Islam mesti menjaga dan menjaga ke semua tempat-tempat rahib-rahib mereka, dan juga menjamin ke semua apa-apa yang ada dalam kekuasaan mereka, kecil atau banyak, sikit atau banyak, jangan menyebabkan mereka kerugian dengan kerana kezaliman mereka, kezaliman kita, jangan menjadikan mereka susah dengan kerana pressure yang kita berikan. Itu terjemah lebih kurang yang saya dapati ayat ini. Jangan kita mengganggu gugat tentang cara-cara mereka beragama, ke semua itu mengikut apa yang telah Nabi lakukan dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini surat yang telah dibuatkan oleh Abu Bakar kepada pihak pemerintah Najran yang waktu itu Masihi, dan mengikut apa yang telah Nabi arahkan waktu dia masih hidup. Ini telah terdapat dalam kitab Al-Kharaj oleh Abu Yusuf. Kemudian dalam pemerintah Sayyidina Umar, kalau tuan-tuan tengok bagaimana dia menerima tetamu Kristian ke Yahudi, Kristian ke Nasara di Masjid Madinah. Apabila mereka tu nak salat, mereka minta izin Sayyidina Umar satu tempat. Jadi ada para sahabat ni nak mengeluarkan orang tu daripada tempat masjid tu, nak pergi ke satu tempat lain. Sayyidina Umar kata jangan, biar mereka semayang di bahagian tertentu dalam masjid tu juga, cara dia. Jadi waktu tu pihak Kristian pun masih menggunakan Old Testament, iaitu bertuhankan satu, bukan Trinity yang kita faham sekarang. Dan dalam protokol kebebasan beragama ni juga tuan-tuan tengok, diminta secara yang cukup baik, secara beradab, bukan maki hamun, tuduh menuduh. Dan kalau kita tengok bagaimana dialog-dialog yang dibuat oleh Ahmadi Didat, dibuat oleh Zakir Naik, oleh Dr. Sabil Ahmad, dan ada 2-3 orang lagi preacher-preacher yang hebat, termasuk Yusuf ST. Dan Yusuf ST sendiri pun dia mengkagumi kebolehan Ahmadi Didat dengan Zakir Naik, seolahnya komputer berada dalam kepala mereka. Sebut ayat mana dia sebut nama surah dengan nombor ayat sekali. Saya pun mengkagumi. Termasuk Dr. Sabil Ahmad tu. Jadi mereka telah membuat pendekatan yang cukup mesra, telah memanggil orang tu semua datang ke masjid, bagi ceramah, bagi terbuka, menjemput mereka dan sebagainya dengan penuh hormat. Sikap macam ni sukat nak berlaku di tempat-tempat lain. Ini antara kelebihan barat lah. Sebab tu Tuhan sebut dalam satu perempuan, tuan-tuan tengok surah Al-Ankabut ayat 46, wala tujadilu ahlal kitabi, jangan sekali-kali kamu bertengkar ataupun bergaduh ataupun berbalah, berhujah dengan pihak ahlul kitab. Ahlul kitab ni adalah orang Kristian dengan orang Yahudi. Illa billati hiya ahsan, melainkan dengan cara yang terbaik, dengan lemah lembut, dengan hujah ilmiah yang saling hormat menghormati. Ini semua simbol-simbol toleran beragama. Illa allazina zalamu minhum, melainkan jika ada yang zalim di kalangan mereka, yang melampau, yang ekstrim, yang tuduh menuduh, yang sampai peringkat nak bergaduh, itu kita boleh bertindak secara yang lain. Sebab tu ayat Quran ni memang praktikal sejak pada dulu sampai sekarang dan sampai kiamat.
Kamu adalah berhujah dengan mereka cara yang paling terbaik. Jangan keras, jangan apa, melainkan kalau terdapat di kalangan mereka tu yang menzalimi, mana melampaui batas, melakukan benda yang tak patut. Wa qulu amanna, dan kamu katalah kepada mereka, kami beriman. Mana diminta orang Islam ni memberi respon kepada orang ahli kitab tadi, kami telah beriman. Billazi unzila ilaina, kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami, iaitu Al-Quran. Wa unzila ilaikum, dan apa yang diturunkan kepada kamu, iaitu Taurat dan Injil. Kami juga beriman waktu tu. Sebab kita, agama Islam ni bukan agama yang berbeza, agama yang meneruskan apa yang ada dalam Injil dan Taurat. Cuma bila Nabi bawa, kita kena beriman kepada Islam, kepada Al-Quran. Wa ilahuna wa ilahana wa ilahuna wa ilahukum wahid. Tuhan kami dengan Tuhan kamu itu satu saja. Sebab itu saya dengar dalam satu debate antara tokoh Trinity dengan orang Islam, dia kata unsur Trinity itu betul-betul menolak asas Tuhan yang tunggal yang ada dalam Old Testament sebelum 321 Masihi. Benda tu dicipta oleh Paul 1320 ke atas. Jadi benda ni bukan satu perkara yang original ajaran Kristian. Itu yang menyebabkan Kristian sekarang tergugat betul, tuan-tuan sekalian, yang kerana Trinity. Dan Trinity itu perkara yang basic di dalam agama Kristian. Seperti kita ialah lawannya Tauhid. Jadi Tuhan kami dan Tuhan kamu satu sahaja. Wa nahnu lahu muslimun, dan kita berpegang kepada Tuhan yang satu ini. Jadi makna ayat ini menunjukkan Islam mengiktiraf kedudukan ahli kitab yang lama itu. Jadi Tuhan kita dengan Tuhan kami, Tuhan kamu satu, iaitu kedudukan Kristian yang lama, bukan yang berpegang pada Trinity ini. Jadi metod dakwah yang Islam bawa ni, tuan-tuan tengok, dengan lemah lembut, bertoleran ini jelas, dan dikuatkan lagi dengan firman Tuhan. Tuan-tuan tengok dalam surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kamu hendaklah berdakwah kepada Tuhan kamu dengan penuh kebijaksanaan. Bil hikmah diterjemahkan dengan penuh wisdom. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan tunjuk jalan ataupun memberi pengajaran yang cukup baik, mana dengan bagi fakta-fakta ilmiah. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan bolehlah berdebat dengan mereka dengan cara yang baik. Itu yang telah berlaku sekarang ni. Debat itu macam berjadalah, iaitu berdebat dengan cara yang baik. Boleh. 3 langkah dakwah yang paling baik. Yang pertama sekali, cara tunjuk dengan secara penuh kebijaksanaan. Cara kebijaksanaan tak mesti dengan ceramah, mesti dengan sikap kita. Bagaimana saya tengok tempat di Rusia dan juga di tempat itu, orang Kristian atau orang bukan Islam itu tarik dengan orang Islam semata-mata kerana dia tengok orang Islam ini bersatu dalam solat dan lain-lain. Itu secara yang bijaksana. Dan dengan petunjuk yang baik, ajaran yang baik kalau mereka mau dengar. Dan kalau perlu kepada debate-debate yang elok. Dan Islam menunjukkan juga cara bagaimana kita nak melaksanakan muamalah ataupun kita nak berinteraksi secara sosial dengan orang bukan Islam ni. Ini juga antara elemen toleran yang Islam bawa. Tuan-tuan boleh rujuk surah, panjang juga ayat ni, surah Al-Mumtahanah ayat 8 dengan 9, surah yang agak popular dalam bab ini. Tuan-tuan boleh tengok. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Tuhan tidak sekali mencegah kamu orang Islam daripada orang-orang yang bukan Islam yang tidak membunuh kamu dan tidak berperang dengan kamu dalam bab agama. Mana kita boleh berkawan, boleh buat baik dengan orang yang bukan Islam, yang tidak mengancam kedudukan kita, yang tidak bergaduh dengan kita, yang tidak berperang dengan kita. Kita boleh berkawan dengan buat baik dengan mereka. Walam yukhrijukum min diyarikum, yang mereka tidak menghalau kita daripada negeri kita atau negara kita. Boleh kita buat baik dengan mereka selama mana mereka tak buat begitu. Antabarruhum, untuk kamu berbuat baik dengan mereka, memuliakan mereka, menghormati hak mereka. Wa tuqsitu ilaihim, dan kamu boleh berlaku adil dengan mereka. Sebab tu keadilan ni hak semua manusia, bukan hak orang Islam saja. Innallaha yuhibbul muqsitin, kerana Allah amat suka kepada orang yang berlaku adil. Ayat ini dengan jelas kita boleh menerima kesama coexistence antara kita dengan agama lain, dengan orang yang beragama yang lain, selama mana mereka tidak mengancam kedudukan kita,
selama mana mereka tidak mengganggu keadaan kita, dan kita mesti berbuat baik kepada mereka. Dia minta kita buat baik. Saya kata setengah-setengah tempat dah berlaku di Malaysia ini, dan kita mesti melakukan keadilan kepada mereka. Ini ditujukan kepada orang Islam yang menguasai orang bukan Islam dalam sebuah negara Islam misalnya. Kalau kepada orang yang bukan Islam, kepada negara yang majoriti Islam, kita tak boleh tentukan terpulang kepada mereka lah. Seperti yang orang Islam terima di Amerika, bagaimana orang Islam terima di Perancis, bagaimana orang Islam terima di India, itu bergantung pada sikap negara dia lah. Tapi bagi negara yang dikuasai oleh orang Islam, kita mesti layan mereka macam itu, selama mana mereka tidak mengancam kedudukan mereka. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qatilukum, tetapi Tuhan menghalang kamu daripada kamu berbuat baik dengan orang-orang yang mengancam kedudukan kamu, yang nak menyerang kamu dalam masalah agama. Tapi kalau nak menyerang kamu kerana hak dia dirampas, kita rampas, itu lain. Tu dia nak mempertahankan hak dia. Tapi kalau dia mengancam kita dari segi kedudukan agama, maka Tuhan melarang kita daripada kita buat baik dengan orang itu. Itu ayat ni. Dia melarang kita daripada kita buat baik dengan orang itu. Dan wa ukhrajukum min diyarikum, dan jikalau mereka tu mengancam nak mengeluarkan kamu daripada rumah kamu, maknanya nak menghalau kita daripada kampung halaman kita kalau sekarang ini. Wa zaharu ala ikhrajikum, dan mereka saling membantu untuk mengeluarkan kamu daripada rumah kamu. Terus sekarang ni mereka berusaha habis-habisan untuk meminggirkan orang Islam misalnya di mana-mana juga. Saya tak rujuk pada Malaysia saja ni. Antuwalluhum, untuk kamu berbuat baik dengan mereka. Maknanya jangan berbuat baik kalau sampai pada peringkat macam itu. Wa may yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Siapa di kalangan orang Islam yang masih membuat baik atau bersahabat dengan orang yang kafir yang macam itu, yang mengancam kedudukan kita, maka orang Islam yang macam itu adalah orang Islam yang zalim. Ayat yang cukup cantik, ayat yang cukup solid, ayat yang cukup elok bagaimana Tuhan menganjurkan cara kita bermuamalah dengan orang bukan Islam dalam negara yang orang Islam kuasai. Kalau dalam masyarakat yang orang Islam dah tak boleh kuasai, tak boleh diktat, itu terpulang pada nasib kita lah. Tapi masih bergantung juga bagaimana reaksi kita kepada mereka. Kita kata, kalau kita tengok, saya pun tak pergi dengan tepat di London yang berlaku sekarang, bagaimana pihak-pihak barat boleh melayan orang Islam begitu, boleh melantik Datuk Bandar orang Islam. Tentu saya rasa sikap orang Islam yang positif, sikap orang Islam yang penuh sederhana, tidak mengancam. Bahkan dalam Perdana Menteri British yang terlantik 1-2 hari itu, dia memuji bagaimana orang Islam menyumbang kepada kemajuan England, menyumbang ke kedamaian, keamanan dan sebagainya. Saya rasa ini juga satu sikap bagaimana mereka boleh menerima keberadaan orang Islam di sana, dan secara tak langsung itu menyumbang ke arah perkembangan Islam. Jadi dengan ayat-ayat ini kita tengok segala dakwaan-dakwaan mengatakan Islam ni agama yang tidak bertoleransi, agama ekstrim, agama yang menindas orang lain, itu dakwaan-dakwaan yang dibuat, yang diputar balik, ataupun yang telah disalah tafsirkan oleh setengah-setengah orang Islam sendiri, ataupun oleh setengah-setengah keadaan atau tempat oleh ahli-ahli politik yang saya tak sebutlah di mana-mana juga, bahkan di seluruh dunia benda itu berlaku, menyebabkan pentafsiran itu telah menyeleweng daripada landasan yang sebenar. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok bagaimana Islam perlu memberi layanan kepada orang yang bukan Islam ni, kalau kita tengok selama mana tidak mengancam kita segi agama dan kedudukan kita, bagaimana dalam satu ayat tuan-tuan tengok ya. Tuan-tuan boleh buka surah Luqman ayat 14-15. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Kami memberi pesan kepada manusia untuk dia buat baik kepada dua ibu bapaknya. Dia kena ingat bagaimana maknya mengandungnya dan kadang terumbang ambing. Nak ceritakan bagaimana kesusah payah mak mengandung seorang anak. Wa fisaluhu fi amaini, dan dia bercerai susu daripada anaknya dalam tempoh 2 tahun. Anishkurli, maka dengan sebab itu wahai anak, bersyukurlah kamu kepada aku, Tuhan kata. Wali walidaika, dan kepada dua ibu bapa engkau yang telah susah payah
membelah engkau, terutamanya mak engkau yang mengandung dalam keadaan begitu. Ilayyal masir, kerana kamu semuanya akan menuju kepada aku, kata Tuhan. Wa in jahadaka, jikalau kedua-dua ibu bapa tadi memaksa sesuatu kepada anak tadi, kemungkinan mak bapak ni masih bukan Islam. Ni bagi anak-anak yang telah menganut Islam ni, sebab kisah ni bermula macam itu. Kalau dua ibu bapa tadi memaksa sesuatu yang kamu tak mampu, ala antus syirikabi, untuk kamu menjadi syirik, maknanya ketika itu anak masuk Islam. Ini kita perebutan kes bubuk anak pun dah selesai kan, lalu 2-3 hari ni, alhamdulillah, keputusan yang baik. Apabila bapa tak masuk Islam, mak tak masuk Islam, mungkin dia memaksa anaknya untuk tukar, jangan masuk Islam. Jadi jangan dalam keadaan macam tu, jangan kau patuh kepada mak bapak yang macam ini. Ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma, jangan kau patuh. Mana kalau mak bapak yang tidak Islam, anaknya yang telah balik semua telah masuk Islam dengan baik, kalau mak bapaknya memaksa anak itu supaya mensyirikkan Allah, maka dalam keadaan itu jangan patuh kepada mereka. Itu kerana melibatkan agama. Kerana ayat yang lepas pada itu, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, ini yang paling penting. Tetapi kamu hendaklah layan mereka berdua, bersahabat dengan mereka berdua, menjaga mereka berdua dalam bab dunia dengan secara yang baik. Maknanya kalau seorang anak muda yang telah menganut Islam, umur dah terbalik cukup semua, dia masuk Islam, dia jangan sekali-kali menganiai mak bapaknya, jangan menyakiti mak bapaknya. Kalau dalam hadis-hadis disebutkan dia nak menghina sembahan mak bapak pun jangan, dia nak memandang rendah makanan mak bapaknya pun jangan. Dia kena jaga betul-betul hati mak bapaknya yang masih bukan Islam itu. Itu protokol Islam. Sebab tu kita banyak dengar kawan-kawan kita pun, apabila anak dia tu masuk Islam kan, kahwin orang Melayu, apabila bisan yang Melayu ni layan dengan baik, layan menantu tadi pun dengan baik, akhirnya pas bisan sebelah sana pun ada salah satu masuk Islam, ya tak? Dia terpengaruh. Sehingga saya ada satu kawan baik saya, dia masuk Islam, dia kahwin dengan orang Melayu, cucu-cucu, jadi dia ada mak dia, si yang bukan Islam ni, laki-laki, dia ada maknya yang dah tua. Mak dia datang tidur dengan dia kerana nak jaga isterinya setelah melahirkan anak. Jadi dia ingat kalau cucu-cucu ni apabila dengar azan di masjid, engkau tak kejutkan anak-anak engkau pergi solat tu yang bukan Islam ni. Tuan-tuan tengok respon, sebagai respon daripada sikap anak dan sikap menantu yang bertoleransi dalam bab ini. Jadi tak ada masalah. Itu dakwah dengan cara hikmah. Dan itu bukti mengatakan Islam amat bertoleransi dalam masalah beragama ini. Kalau kita tak boleh bertoleransi dalam bab-bab lain, itu tajuk lain. Mungkin kerana perbezaan pendapat, perbezaan pendapatan, perbezaan ideologi politik, perbezaan berbagai-bagai, tapi dalam bab agama ni pun diberi. Kalau setakat perbezaan politik lebih-lebih mudah lagi untuk kita bertoleransi kan. Tapi kita tidak. Bahkan kalau tuan-tuan tengok, yang paling penting sekali, saya tak sempat nak sebut dengan banyak ni, perkara yang betul-betul menunjukkan Islam menerima toleransi beragama ni, orang Islam pada satu ketika dibenarkan kahwin dengan orang bukan Islam, Ahlul Kitab. Ya tak? Clear bab-bab ni tuan-tuan tengok. Boleh kahwin dengan mereka, boleh nikah dengan mereka dengan sebab, tapi dengan syaratnya ulama telah bersepakat, iaitu Ahlul Kitab yang berpegang kepada pahaman Old Testament, iaitu yang tidak mensyirikkan Allah. Makanan mereka kita boleh makan, kahwin dengan mereka pun boleh. Sebab Tuhan sebut dalam surah Al-Ma'idah ayat 5, wa ta'amul ladzina utul kitab, makan minum orang-orang yang telah diberi kitab, iaitu orang Yahudi dan Kristian, halal lakum, halal kepada kamu, wa ta'amukum halal lahum, dan makanan kamu juga halal kepada mereka, wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanat minal ladzina utul kitab, begitu juga perempuan yang masih suci di kalangan mereka, di kalangan orang yang bukan Ahlul Kitab, daripada bukan Islam yang Ahlul Kitab tadi, boleh dikahwini oleh orang Islam. Sehingga sampai ke satu tahap hukum ini telah ditolak oleh ulama kemudian, kerana telah berlaku orang Kristian yang betul-betul telah syirik, iaitu tidak menerima lagi ajaran Old Testament, ya, tidak berpegang kepada Injil Taurat yang betul. Ketika itu baru ulama Islam, saya tak tahu adakah secara ijma' atau tidak, mengharamkan perkahwinan campur antara orang Islam dengan orang Kristian. Tidak, sebelum itu boleh. Tapi namun begitu,
Bagi setengah-setengah negara yang agak toleransinya tinggi, masih mengizinkan orang Islam kahwin dengan bukan Islam. Saya kata di Indonesia pun satu ketika dulu berlaku, ya tak? Saya tak tahu di negeri-negeri yang lain. Tapi secara jumhurnya sekarang ini, ulama telah sepakat mengatakan tak boleh lagi dah. Sebab perbezaan antara Kristian sekarang dengan Yahudi sekarang berbeza terus daripada dulu, maka hukum itu tak berlaku lagi dah. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, ini antara perkara yang saya nak sebut pada pagi ini. Bagaimana toleransi dalam beragama ini jelas ada dalam Islam. Dan yang pentingnya asas-asas bertoleransi tadi di atas asas persepahaman yang tinggi, saling menghormati. Bahkan kita tak boleh menghina agama dia, dia tak boleh hina agama kita. Dan sejauh mana keadaan kita tidak terancam dengan kerana agama dia, dan agama dia juga tidak terancam dengan kerana agama kita. Maka dengan sebab itu kebenaran untuk mereka membina tempat-tempat ibadah mereka itu tidak bercanggah dengan Islam sebenarnya. Tapi kalau keizinan itu diberikan sampai kadang-kadang mengancam orang Islam yang kadang-kadang tak masuk akal. Kalau kita tengok, izinkan saya sebutlah, pembinaan kuil-kuil yang kadang-kadang jumlahnya luar biasa di satu tempat tertentu, area yang tertentu, yang jumlah orang bukan Islam Hindu itu sikit sangat, jadi mungkin ada elemen-elemen lain. Maka dalam keadaan begini, kalau dihalang, bukan mengatakan kerana Islam itu tidak bertoleransi, tapi faktor hal keadaan itu tak sesuai itu. Tapi prinsipnya Islam amat menerima toleransi beragama ini. Dia saya nak buat rumusan lagi juga. Jangan saya anggap kata toleransi beragama ini yang diizinkan dalam Islam, bahkan Islam mendahului moden. Jangan sekali-kali disamakan dengan usul pahaman liberal yang dia anuti oleh setengah-setengah pihak dalam bab tauhid, ya. Liberal lain. Jadi itulah saja signifikan yang saya nak cakap pada pagi ini. Cuma ada masalah lagi kan ni? Kalau saya sebut yang ni, kalau tak rakam pun tak apalah, Saudara Yaakob, ya, iaitu tentang yang pertama ni boleh, iaitu tentang isu bagaimana ulama-ulama sikit sebanyak sekarang telah digugat kedudukannya. Kalau tuan-tuan tengok, maki hamun yang diberikan atau yang dilemparkan oleh setengah-setengah pihak kerana asasnya perbezaan politik telah diberikan atau telah ditujukan kepada ulama-ulama, seolah-olah ulama itu tidak berperanan lagi lah dalam bab agama ini. Saya tak membela ulama tertentu macam musta'syir, kita tak boleh pakai dia, tak apa. Tapi jangan sekali-kali menolak institusi ulama. Sebab institusi ulama inilah yang nak mentafsirkan Islam mengikut pahaman Ahlussunnah wal Jamaah yang betul. Kita tak mampu secara direct untuk rujuk pada Al-Quran semata-mata kalau tanpa ulama. Kita tak mampu nak direct rujuk kepada hadis semata-mata tanpa ulama. Jadi peranan ulama ni bukan mewujudkan satu hukum baru atau cipta Islam baru seperti dakwaan setengah pihak atau mengatakan ulama seolah mencipta agama baru atau mazhab baru. Tetapi ulama yang bertakwa ni, ulama akan menjamin tafsiran itu selari dengan kehendak Al-Quran dan hadis. Misalnya dalam Al-Quran, bagaimana nak melakukan kaifiat solat, Al-Quran tak detail, maka diterangkan dalam hadis. Hadis pun nak dihuraikan berbagai-bagai. Itu ulama. Ulama ni kata batal, ulama ni kata tidak. Jadi ulama, itu peranan ulama. Jadi dua lagi sumber yang lain. Sumber yang utama Al-Quran, sumber yang kedua As-Sunnah, sumber yang ketiga ijma'. Ijma' itu datang daripada ulama, iaitu the consensus of ulama dalam sesuatu perkara tertentu. Begitu juga qiyas, analogi pun datang daripada ulama. Jadi kalau ditolak bulat-bulat peranan ulama ni sebagai pentafsir, penentu kepada nak menentukan satu hukum, itu berbahaya tuan-tuan sekalian. Sebab itu al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi, bukan maknanya dia mewaris jawatan nabi, tapi mewariskan di dalam mentafsirkan agama mengikut kehendak Ahlussunnah wal Jamaah yang berteraskan Al-Quran dan hadis, mesti dibantu oleh ulama yang muktabar. Sama dalam bentuk perseorangan, mufti ke ataupun wali tertentu, ataupun dalam bentuk grup fatwa-fatwa daripada Saudara Yaakob, ya. Tapi hal politik tadi setakat sini je lah. Jadi sekali lagi, maaf zahir dan batin, selamat hari raya. Kita berjumpa lagi pada waktu-waktu yang lain. Maafkan saya sikit sebanyak dengan berbagai-bagai kekurangan yang saya miliki. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bolehlah.